Okey, hai, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam hormat. Saya Nizam Malik dan sekarang saya berlangsung secara live bersama dengan anda di FB Nizam Malik page. Selamat malam, apa khabar anda semua? Hari ini 13 Ogos 2020. Sekarang lebih kurang pukul 9.06 malam. Okey, so malam ni kita buat sesi Pillow Talk with Nizam Malik. Dah lama rasanya tak berlangsung secara live untuk sesi Pillow Talk. Di mana sesi Pillow Talk ni saya khususkan untuk bercakap berkaitan dengan inspirasi kejayaan. Okey, dan macam mana nak jadi orang yang berjaya untuk capai impian dan matlamat anda. Okey, so saya nak sharekan tips lah kepada anda semua. Okey, dan di akhir sesi ini saya akan kongsikan dengan anda berkaitan dengan apa yang terjadi kepada saya. Okey, saya nak share kisah saya lah. Okey, apa yang terjadi kepada saya. Okey, dan macam mana saya boleh capai banyak perkara dalam hidup saya. Okey, so kalau anda berminat untuk tahu cerita saya, kisah saya, okey, macam mana saya grow life saya, okey, dan nak dapatkan sedikit inspirasi, okey, anda boleh tonton sesi live video ini. Okey, dan dalam masa yang sama juga anda boleh tuliskan di ruangan komen apakah isu yang mungkin anda hadapi, apakah masalah yang anda hadapi. Mungkin saya boleh berikan sedikit nasihat, mungkin saya boleh berikan sedikit pandangan. Okey, kat mana anda stuck dalam hidup anda. Okey, dan sekiranya saya boleh berikan sedikit pandangan nasihat, saya akan share the best opinion saya lah, okey, untuk anda. Okey, so jangan segan untuk join sesi ini. Okey, dan bagi anda yang baru sahaja follow saya di Nizam Malik page, jom kita berkenalan sikit. Okey, nama saya Nizam Malik, saya merupakan founder kepada Saham Mastery. Okey, kepakaran saya adalah membantu mereka yang masih lagi newbie dan zero knowledge untuk mulakan langkah jana wang dari saham di Bursa Malaysia. Okey, sejak 5 ke 6 tahun yang lepas, saya dah bantu lebih 3,000 orang newbie untuk mulakan langkah dalam saham. Okey, dan saya dah bantu ramai newbie yang dulunya zero knowledge, yang terkial-kial untuk mulakan langkah dalam saham. Sampai hari ini saya melihat mereka boleh menjana keuntungan melalui pelaburan saham. Ada yang buat 3 angka, ada yang buat 4 angka profit, ada yang buat 5 angka profit, ada yang buat 6 angka profit dalam saham. Okey, jadi kami di Saham Mastery, saya dan tim saya, tim Saham Mastery, excited sebenarnya untuk membantu anda untuk memulakan langkah dalam pelaburan saham di Bursa Malaysia. Dan saya percaya ramai orang nak mulakan langkah dalam saham, tetapi because of tidak ada bimbingan yang betul tentang pelaburan saham, okay, ramai orang struggle untuk buat profit dalam pasaran saham. Okay, ramai orang nak buat profit dalam pasaran saham, tapi disebabkan tidak ada ilmu, tidak ada bimbingan, maka ramai orang mengalami kerugian demi kerugian dalam saham. Okey, jadi tak apa, kita belajar apakah caranya yang terbukti berkesan untuk menghasilkan result, dan insya-Allah saya boleh bantu anda sekiranya anda serius nak mulakan langkah dalam saham di Bursa Malaysia. Okey, itu sedikit sebanyak tentang saya. Okey, dan insya-Allah dalam sesi live pada malam ni kita akan borak berkaitan dengan inspirasi kejayaan. Okay, because dalam formula sukses, selain daripada ilmu, selain daripada mentor, kita juga perlu ada mindset yang betul untuk bina kejayaan dalam kehidupan kita. Okay, jadi tak guna kita bercakap tentang ilmu, sebab ilmu semua orang boleh ada ilmu, semua orang boleh belajar. Okay, semua orang boleh ada mentor yang sama. Okay, semua orang boleh belajar pada bersama dengan guru yang sama, tetapi kenapa result masing-masing adalah berbeza. Okay, dulu saya terfikir-fikir, kenapa ada orang berjaya, kenapa ada orang jadi kaya. Okay, kenapa ada orang, kalau kereta lah, ada orang drive kereta Proton, kereta Myvi, kereta Produa, ada orang drive kereta mewah, Mercedes, BMW, dan ada juga orang yang hanya menunggang motosikal. Okey, so kenapa ada perbezaan-perbezaan antara mereka? Okey, dan alhamdulillah hari ini saya dapat jawapannya, apakah yang membezakan. Dan bila saya melihat ramai orang di sekeliling saya, dan saya melihat kepada diri saya, okey, kalau saya kata orang lain kurang berjaya ataupun kurang berjaya dari segi kewangan, dan saya di level yang mana. Okey, kalau saya cakap orang lain tak berjaya, dan saya dekat level yang mana. Saya selalu fikir macam tu. Okey, saya nak kata orang, saya pun tak seberapa juga dulu. Okey, jadi macam mana saya boleh pastikan saya boleh grow ke tahap kewangan yang lebih baik. Okey, seperti orang yang saya idolakan, orang yang saya selalu lihat, yang saya amazed dengan kejayaan mereka. Okey, so secara ringkas ni itulah benda yang
saya nak share dengan anda macam mana basically saya orang yang biasa juga, sama seperti anda, orang biasa-biasa, okey, dan alhamdulillah hari ini saya capai banyak perkara dalam hidup saya. Apa yang saya impikan, saya mula dapat sedikit demi sedikit, dan kadang-kadang benda yang saya tak impikan pun saya dapat juga. Okey, so banyak benda yang dah berubah dalam hidup saya sejak beberapa tahun yang lepas, dan malam ni saya nak sharekan sedikit dengan anda inspirasi kejayaan supaya anda yang mendengar ni mungkin juga ada struggle yang sama dengan saya pada waktu saya bermula. Okay, dan anda juga ada impian untuk capai matlamat dan impian anda, tetapi anda tak tahu caranya. Okay, so pastikan anda tonton sesi live video ini. Okay, dan kita akan spend masa lebih kurang 30 minit ke 40 minit. Mungkin lama, tak tahu. Saya nak spend masa sekejap saja. Okay, dan hopefully kita boleh belajar banyak perkara dalam sesi yang singkat ini. Okay, alright. Terima kasih kepada anda yang komen. So, anda boleh tulis kat ruang komen apakah isu yang anda hadapi dalam live anda, apa yang anda rasa anda struggle, dan apa yang menyebabkan anda masih lagi belum capai impian anda. Anda tulis kat ruang komen dan saya akan respon, okay? Alright. Okey, Muhammad Muhaimin, terbakar bila tengok orang post profit counter warrant. Hehehe, minta Tuan Nizam buat program untuk counter warrant. Memang kita ada program untuk counter warrant. InsyaAllah kita ada webinar Warrant Secrets pada 31 Ogos 2020. Okey, so kita buat pada hari cuti 31 Ogos dan kita buat pada waktu malam. Okey, jadi tak ada sebab ataupun alasan anda tak boleh nak join sesi webinar tersebut, sebab kita buat pada hari cuti dan pada waktu malam. Okey, so kalau anda serius nak belajar cara jana wang besar dalam pasaran saham, anda kena join webinar Warrant Secret. Okay, alright. Okay, alright. Baharin Sah Along, kalau ada masa ingin duduk bersama dengan Tuan Nizam, insya-Allah ada masa kita jumpa ya. Siapa ni? Assalamualaikum Tuan, akak perlukan bimbingan please, akak serius sebab dah kena retrench. Okay, yes, betul. Bercakap tentang retrench ni, saya sebenarnya sekejap saya nak message wife saya sekejap. Suruh anak saya senyap sikit kat luar. Dengar tak suara anak-anak saya main kat luar sana, okey? Sedikit gangguan sikit, okey, right? Okay, alright. So berbalik pada topik retrench ni, saya sebenarnya baru-baru ni starting hari Senin lepas, saya buat banyak sesi interview untuk tim saya, tim Saham Mastery dan juga Wealth Academy Sdn Bhd. So kita hire lah macam-macam orang, saya interview. Okay, dan ramai orang yang share dengan saya mereka kena buang kerja, kena retrench, okay, kehilangan kerja, kena gaji dikurangkan. Okay, dan itulah situasi terkini, okay, di Malaysia. Okay, ramai orang struggle dari segi kerjaya, okay, dan juga kewangan especially. Okay, jadi sedih juga mendengar cerita ada yang menangis depan saya masa interview. Okay, so itu situasinya. Tetapi InsyaAllah saya dan tim Saham Mastery kita fokus sebenarnya untuk bantu lebih ramai orang untuk berjaya dari segi kewangan. Okay, sebenarnya tak kisah apa sahaja situasi anda, sebab kadang-kadang sebenarnya mungkin hari ni bagi anda yang mungkin kena retrench ataupun berisiko diberhentikan kerja, mungkin apa yang berlaku ni sesuatu yang menyakitkan atau yang menyulitkan anda, tetapi mungkin juga apa yang berlaku ni mungkin satu hikmah untuk anda dan juga ada satu perkara yang Allah nak bagi kepada anda lah. Okay, so kena fikir positif. Okay, dan apa yang penting adalah anda ambil tindakan untuk keluar daripada keadaan bersedih anda, untuk fikirkan macam mana anda nak grow dalam kehidupan anda, insya-Allah. Okay, alright. So follow saya dalam sesi ni, saya nak share dengan anda apakah rahsia saya yang menyebabkan saya ambil tindakan yang drastik untuk resign. Okay, dan selepas resign, macam mana saya lead my life selepas resign. Okay, so anda kena dengar apa yang saya nak kongsikan ni, sebab mungkin apa yang saya kongsikan ni mungkin adalah satu asbab untuk kehidupan anda berubah jadi lebih baik. Okay, so sebelum tu saya nak anda klik like dan share supaya lebih ramai lagi kawan-kawan kita di luar sana berpeluang untuk join sesi live video ni sementara saya sedang live. Okay, ramai orang tonton saya secara ulang tayang, tapi apa kata tonton secara live? Okay, ibarat kita berjumpa berdepan. Okay, jadi saya harap anda boleh
bantu saya untuk klik button share. Okay, alright. So selalu juga saya kalau live, saya akan tengok screen saya tau. Okay, jadi mata saya akan tertunduk ke bawah sikit. Ramai yang cakap kalau buat live, tengoklah kamera. Sebab yang saya bercakap dengan anda di kamera ni kan. Okay, jadi saya kena cuba sikit tukar. Okay, selain daripada saya tengok screen saya akan bercakap dan tengok kamera, umpama saya bercakap dengan anda. Boleh ke? Okay, alright. So kalau anda dah klik button like dan share, anda komen dah klik like dan share. Okay, komen done. Okay, dan insyaAllah saya akan mulakan sebentar sahaja lagi. Okay, alright. Zulhaikal Muhyin, salam tuan. Biasa akaun CDS akan boleh guna lepas berapa lama register? Okay, so akaun CDS basically akan approve dalam masa 2 minggu ke 4 minggu. Okay, tetapi dalam tempoh MCO ni, PKPP ni, biasanya akaun CDS akan lambat sikit di approve. Okay, ambil masa mungkin sebulan ke 3 bulan ataupun 4 bulan, depends kepada progress akaun CDS anda lah basically. Okay, alright. So lambat sikit, tapi tak apa, anda tunggu Okay, alright. Muhammad Zaim. Okay, terima kasih Muhammad Zaim kerana share. Teringin sambung belajar tapi tak mampu untuk cuti tanpa gaji, ingin capai financial freedom melalui saham. Okay, alright. Okay, Nur Azhar Mansur. Salam tuan, saya ada masalah. Saya baru beli saham Jetiasa semalam dan saya beli baru 15 minit dah hit CLP. Tapi saya dah buat kajian saham, semua menunjukkan buy signal, cuma BB dah 3 kali correction. Apa nasihat tuan? Ini merupakan first trade saya. Okay, so Nur Azhar Mansur, saranan saya adalah pastikan anda tengok apa kesilapan yang anda buat, which is saya selalu sarankan beli di permulaan uptrend. Kalau dah 3 kali correction, maksudnya dah dekat puncak, dekat atas tu lah. Okay, so boleh postkan kajian saham anda dekat dalam grup Premier Saham Mastery. Saya akan cuba review dan kita bincang di sana. Okay, alright. Pak Yop, insyaAllah kita boleh berjaya dengan bimbingan Tuan Nizam. Di bawah bimbingan Tuan Nizam, dengan bermodalkan jumlah yang kecil, mampu jana pendapatan rata RM270 sebulan dalam tempoh 4 bulan. Okay, Nur Jannah, dah ada akaun CDS tapi tak berani nak start. Okay, so tak berani nak start ni kena tahu isunya lah. Tak berani sebab apa? Okay, dan kebiasaannya yang tak berani ni dengan saham ni disebabkan tidak ada ilmu tentang saham. Jadi anda tak tahu nak bertindak macam mana. So anda kena dapatkan ilmu dan mula ambil tindakan, dan tindakan anda tu jangan terus gunakan modal yang besar. Saya selalu advise guna start small grow big. Okay, gunakan modal yang kecil supaya anda buat tu, anda nampak apa yang anda buat dan anda boleh scale up bila anda dah ready nantilah. Okay, so itulah proses nak berjaya dalam saham. Kena mulakan langkah, dan kena mulakan langkah walaupun kita berisiko gagal. Okay, satu benda yang saya nak share dengan anda untuk permulaan ni, untuk berjaya sebenarnya kita kena ambil risiko. Okay, tak ada orang yang berjaya dengan tidak mengambil risiko. Okay, yang tak buat apa-apa, mereka tidak berjaya. Okay, so orang yang berjaya ni adalah orang yang dia sebenarnya bertindak, mengambil langkah, dan mereka ni mengambil risiko. Jadi kalau kita melihat pasaran saham, adakah pasaran saham Bursa Malaysia tu risiko? Ada risiko. Yes, jawapannya ada risiko, iaitu risiko kehilangan duit dalam pasaran saham. Okay, kita boleh kehilangan duit, kita boleh mengalami kerugian. Tetapi sekiranya kita ada ilmu dan kita dapat bimbingan yang betul, kita boleh elakkan kerugian-kerugian bodoh yang kita sebut dia. Okay, kita rugi bodoh macam tu, bodoh-bodoh rugi macam tu. Tapi kalau kita ada bimbingan, kita tahu apa yang kita buat, kita mungkin mengalami kerugian, tetapi kerugian tu mungkin dilakukan sebab kesilapan kita tak follow rule, okay, ataupun ilmu yang kita pelajari, dan kita boleh improve trade kita seterusnya selepas kita belajar daripada kesilapan tersebut. Okay, jadi sangat penting untuk kita mulakan langkah pertama. Okay, so kejayaan yang besar bermula dari langkah yang pertama. Langkah yang ke-1000 bermula daripada langkah yang pertama. So kalau anda tidak mulakan langkah, macam mana anda nak bina kejayaan anda? Betul tak? Okay, so saranan saya bagi anda yang dah ada akaun CDS tapi takut nak bermula, jawapan saya mulakan je langkah yang pertama. Beli je saham pertama anda dan bermula dari situ. Okay, tak perlu guna modal RM50,000 ke RM10,000, tak payah. Okay, mulakan dengan mungkin RM200, RM300, RM500. Dah cukup untuk anda mulakan langkah dalam saham, dan make sure anda tahu apa rasanya terlibat dalam pasaran saham. Okay, dan satu lagi perkara yang saya nak share dengan anda, sekiranya anda bercakap pelaburan saham adalah sesuatu medium pelaburan yang berisiko, basically
apakah risiko yang terbesar dalam pasaran saham ni? Okey, kalau anda kata pelaburan saham ni berisiko, risiko yang paling besar dalam pasaran saham adalah kita hanyalah kehilangan wang. Okey, dan kehilangan wang ni adalah dia berlaku setiap hari. Okey, bayangkan anda pergi kat kedai makan, restoran, anda beli satu makanan. Okey, anda bayarlah mungkin RM10 untuk beli makanan tersebut dan anda tapau bawa balik, dan bila sampai kat rumah anda buka dan anda makan, anda rasa tak sedap makanan tersebut. Okey, anda rasa macam frust. Okey, sebab makanan yang anda beli tu tak sedap. Okey, so apa yang berlaku macam tu, mungkin anda terpaksa buang makanan tersebut, ataupun anda makan je tapi anda tak enjoy the food. Okey, tapi RM10 tu dah melayang pergi. Okey, dah keluar. Anda basically mengalami kerugian, so called mengalami kerugian dalam pembelian tersebut. Okey, dan kita kadang-kadang juga ada kita beli barang yang kita tak perlukan pun. Kita tak perlukan tapi kita beli juga. Okey, so kita sebenarnya dah buangkan duit kita di pembelian tersebut. So kehilangan wang ni berlaku setiap hari sebenarnya, if kita notice. Okey, kita tak notice sebab kita rasa kita dapat sesuatu bila kita beli barang kan. Okey, beli makanan kan. Tetapi sebenarnya duit kita keluar juga. So sama juga dalam pasaran saham, sebenarnya kita beli pemilikan perniagaan saham, cuma kita tak nampak pemilikan perniagaan saham tersebut. Kita cuma boleh tengok portfolio kita sahaja. Tapi dia sebenarnya sama juga. Okay, cuma dalam pelaburan saham ni, kelebihannya kita boleh buat keuntungan. So kalau kita beli dengan betul, kita boleh buat keuntungan daripada pembelian saham tersebut, sama ada melalui dividen ataupun capital gain. So apa kata kalau kita buat dengan betul dan kita boleh buat keuntungan berkali ganda dalam pasaran saham, maka pembelian saham tersebut bukan satu kerugian, tetapi dia adalah satu benda yang menguntungkan. Cuba fikir macam tu. Okey? Dan kalau kita bercakap tentang risiko, saya membandingkan risiko antara pelaburan saham dengan risiko di jalan raya. Okey? Saya selalu fikir risiko di jalan raya tu adalah sangat-sangat tinggi. Sebab risiko di jalan raya bila berlaku na'udzubillah kemalangan ke apa ke, dia boleh paling teruk sekali, risiko dia adalah kehilangan nyawa. Kita boleh kehilangan nyawa di jalan raya. Betul tak? Semua orang setuju boleh berlaku risiko yang kehilangan nyawa. Setiap hari sebenarnya berlaku kemalangan di jalan raya dan boleh meragut nyawa sebenarnya. Okey, tetapi setiap hari juga orang keluar di jalan raya, okey, drive kereta, tunggang motor, berjalan kaki di luar. Sebenarnya kita semua mendedahkan diri kita kepada risiko dekat luar sana. Tapi kenapa orang tak cakap risiko pun memandu kereta? Kenapa orang tak cakap bahaya pun memandu kereta? Sebab kita terima dia sebagai satu normal dalam hidup kita, dan kita cuba lakukan ataupun drive dengan cara yang berhemah, mengikut jalan yang betul, maka kita akan selamat basically. Tetapi kita pun tak boleh jamin sama ada kita tidak terlibat dalam kemalangan dalam perjalanan kita. Okey, kadang-kadang kita dah pandu dengan betul, tetapi orang yang langgar kita. Okey, saya pernah kena langgar lori. Saya bawa drive kereta Previa saya. Okey, kemudian saya nak masuk simpang tu, lori daripada belakang langgar kereta saya. Okey, dan pecahlah lampu belakang. Okey, dan alhamdulillah saya selamat masa tu, tak ada apa-apa. Cuma kejadian tersebut menyebabkan saya trauma. Okey, saya trauma bila saya drive, kalau ada kereta dari belakang laju kan, saya rasa macam nak lari. Sebab saya pernah kena langgar dari belakang lah. Dia kemalangan kecil, tetapi dia trauma impact kepada saya tu kuat. Okay? Jadi itu adalah benda yang berlaku, yang bagi saya dekat jalan raya ni risikonya terlalu besar. Kita boleh kehilangan nyawa, kita boleh kehilangan hilang upaya kita dari segi kemalangan yang berlaku. Tapi risiko apa yang paling besar dalam pelaburan saham? Risiko paling besar adalah kehilangan wang saja. Dan apa kata kalau kita bermula dengan modal yang kecil, kalau kita hilang wang pun, hilang wang tu mungkinlah hilang RM50. RM50 tu sikit je kan, boleh handle kan. So anda bayangkan, anda hanya hilang wang, anda tak hilang nyawa dalam pasaran saham. Okay? For sure anda kata ada orang trade saham terkejut sampai meninggal. Memanglah itu secondary tu pasaran saham kan. Trade saham sampai terkejut sangat, panik sangat, sampai pengsan kan, sampai demam kan. Ada juga macam tu. Tetapi kalau anda belajar dengan cara yang betul, cara kawal emosi, dan anda lari dengan pergerakan harga saham, bila anda ada pengalaman nanti, sebenarnya pelaburan saham ni sangat-sangat tidak berisiko. Risikonya ada, tetapi risiko tu boleh diuruskan dengan mengurus diri anda, mengurus emosi anda. Okay, so itulah benda yang saya nak fahamkan kepada anda berkaitan dengan risiko. Okay, so Nur Jannah, kalau dah ada akaun sedia, saranan saya mulakan langkah pertama anda. Jangan takut-takut.
Okey, dan kalau anda nak berani dapatkan inspirasi daripada mentor dan berada dalam circle yang positif, yang sentiasa positif tentang saham. Okey. Alright. Abdul Aziz, Assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Macam mana cara nak aktifkan akaun CDS? Nak aktifkan akaun CDS, kena buka akaun CDS. Nak aktifkan tu kerja Bursa Malaysia. Bursa Malaysia yang aktifkan akaun CDS kita, okey? Alright, Zul Musa, akaun CDS dengan RHB Trade Smart dah ada tapi masih belum cukup ilmu dan kurang yakin untuk full force dalam perniagaan saham ni. Apa nasihat tuan? Nasihat saya untuk tuan Zul muda dapatkan ilmu saham. Bagus tuan dah ada RHB Trade Smart. So RHB Trade Smart ni dia macam kereta Ferrari ataupun Lamborghini. Tetapi kalau kita tak tahu cara nak operate dia, cara nak start the engine, kita tak tahu nak tekan kat mana, maka kereta tu akan kalah race lumba dengan kereta kancil turbo. Okay? Bayangkan ada Ferrari tapi tak tahu nak start. Lepas tu anda lumba dengan kancil boleh start terus jalan, anda dah tertinggal dengan kancil turbo. Okay? So point dia saya dekat sini adalah kalau anda ada kereta yang power pun tak guna kalau anda tak tahu nak pakai. Sama juga kalau anda ada RHB Trade Smart, anda ada platform untuk buat kajian saham tapi anda tak tahu cara guna, maka tak guna jugalah platform tersebut. Jadi apa yang anda perlukan? Ilmu untuk belajar menggunakan platform tersebut. Okey, dan insya-Allah bila anda tahu cara nak gunakannya, sebenarnya sangat senang. Okey. Alright, Lia Gula Hati, dulu gaji 5k tapi sekarang jobless because of PKP and tiba kenal saham, struggle nak faham. Allah sahaja yang tahu. Okey, tak apa. Lia Gula Hati, saya doakan puan diberikan kefahaman, dibukakan hati untuk tahu apa yang penting dalam saham. Okey, dan saranan saya bagi anda yang macam lost, tak faham bila dah pergi belajar, saranan saya jangan belajar daripada terlalu banyak page ataupun guru ataupun mentor. Belajar satu, pilih satu je mentor dan fokus fahamkan sistem dia. Okay, so selalu saya tengok yang student saya yang macam confused, macam tanya soalan dia tak faham apa semua. Kebanyakannya saya tengok dia suka tengok page saham ni terlalu banyak. Dia follow Dr. Nazri Khan, dia follow Haji Asri, dia follow Mahir Saham, dia follow Chef Saham, Doktor Saham, macam-macam lah. Semua yang saya tak kenal pun ada juga. Dia follow semua benda dan dia cuba nak fahamkan semua benda, maka dia pening sendiri. Okay, so saranan saya dalam saham adalah pilih satu mentor saja, fokus 3-4 bulan follow dan fahamkan apa yang cuba disampaikan. InsyaAllah anda juga akan boleh berjaya. Okay, sebenarnya tak kisah siapa mentor anda, siapa yang anda nak pilih untuk belajar saham, tetapi anda kena fokus. Okay, belajar untuk fokus. Okay, alright. Dan semoga Allah berikan kefahaman kepada kita. Okey, satu perkara yang saya syukur tentang diri saya adalah Allah berikan saya kefahaman dalam apa yang saya belajar. Dan saya pernah juga saya pergi belajar seminar pasal bisnes. Saya balik, saya lost, macam saya tak tahu saya belajar apa. Okey, dan saya rasa macam down juga sebab tak faham apa yang saya belajar. Tetapi along the way saya jumpa kawan-kawan yang challenge minda saya tentang ilmu yang saya belajar tersebut. Maka sampai masanya saya pun mula faham apa yang saya belajar. Dan kadang-kadang kita belajar sesuatu ilmu tu kita tak faham sekarang, tapi lepas tahun, lepas 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun baru kita faham. Oh, benda tu rupanya yang kita belajar. Masa tu kita dah belajar dah tapi kita tak faham masa tu. Sebab Allah cuma beri kefahaman kepada kita selepas 5 tahun. So pasal kefahaman ni kita tak boleh nak paksa. Okay, dan kita doa banyak-banyak semoga Allah berikan kita kefahaman. Okay, alright. Terima kasih kepada anda yang klik button share. Okay, alright. Jaya Vincent, Assalam ke ni? Astuan Nizam mention Tuan Nizam mentioned earlier. I'm always wondering, as you said just now, that differ between people lifestyle around us. Some of them live luxury life, some moderate level, and I'm set my mind to swift or change to learn stock investment. I'm newbie too. Okay, Jaya Vincent. Okay, so basically macam tu lah. Dekat sekeliling kita ada orang yang ada lifestyle yang lebih mewah, ada yang moderate sahaja, ada yang mungkin struggle, susah. Okay, so kita boleh melihat orang lain dan bercakap tentang orang lain, tetapi apa kata kita fokus kepada diri kita. Sebab kita tak boleh nak ubah orang lain. Kalau orang lain susah, kita cakap dia ni asyik susah aja, tetapi kita tak boleh nak ubah dia, kecuali dia nak ubah diri dia. Okay, dan orang yang berjaya pun dia orang dah berjaya kot. Okay, so apa yang kita boleh buat adalah diri kita sendiri.
macam mana kita improve diri kita supaya kita jadi lebih berjaya. Itu very important bagi saya. Okay, alright? Tak apa. Kalau newbie boleh belajar. Kita ada program-program yang boleh bantu anda untuk mulakan langkah dalam saham di Bursa Malaysia. Okay? Alright. Okay, alright. Saya baca komen-komen anda. Zihan Afia, grup PSM pun kena daftar ke untuk Warren Secrets 31 hari bulan ni? Yes, untuk anda yang di Premier Saham Masri pun kena daftar kalau berminat nak join, okay? So daftar percuma sahaja, okay? Zul Musa, boleh tuan ceritakan pengalaman tuan di tahun pertama ceburi bidang saham ni, kesukaran dan pencapaian tuan masa itu. Okay, right. Zul Musa. Okay, so saya bermula dalam pelaburan saham ni pada tahun 2014. Okay, masa tu saya sedang stres dengan kerja saya. Saya adalah graduan dalam bidang farmasi, okay, dan saya masa tu sedang bekerja di Kementerian Kesihatan Malaysia dan saya struggle dengan kerja saya, bukan kerja saya basically, tetapi life di tempat kerja, di mana saya tidak ada minat dalam kerja yang saya buat basically, dalam environment kerja saya tak minat, okay. Jadi saya struggle dengan bos saya ada masalah juga dengan rakan sekerja saya, okay. Jadi saya tak happy sangat lah. Okay, dan ada masanya saya sangat stres dekat tempat kerja sampai saya fikir sangat nak resign. Okay, dan saya fikir saya nak cari jalan macam mana saya boleh keluar daripada environment kerja yang saya tak suka dan saya nak bina kehidupan saya sendirilah. Okay, jadi saya banyak pergi seminar dan happen to be pada Februari 2014 saya join satu seminar bisnes, dan di akhir sesi seminar bisnes tersebut ada extension session untuk belajar berkaitan dengan pelaburan saham, dan itulah sesi yang mana saya mengenali dunia saham. This is Februari 2014 lah. Okay, so sejak daripada itu saya kenal saham, saya mula berminat dengan saham dan saya mula belajar tentang saham, dan starting pada bulan Mei 2014 saya mula trade saham dengan lebih agresif lagi. Okay, dan Alhamdulillah starting dari situlah saya mula jana pendapatan yang Alhamdulillah yang baik dalam pasaran saham. Saya start buat 4 angka profit dalam saham berulang kali. Okay, dan di situlah saya bermula pada tahun 2014. Okay, sehingga saya boleh bercuti ke Beijing, China dengan wife saya. Okay, kemudian tahun 2016 saya boleh pergi ke Korea, Seoul, Korea, pergi bercuti. Okay, kemudian banyak lagi lah kejayaan dan juga achievement selepas saya menyertai dunia saham ni lah. Okay, dan Alhamdulillah lah saya dah bantu ramai orang juga untuk mulakan langkah dalam saham dekat Bursa Malaysia. Okay, so apa yang saya boleh simpulkan berkaitan dengan saham ni, macam mana kita nak berjaya, basically kita kena ada ilmu. Sebab saham ni tak boleh kita buat sesuka hati. So kena ada ilmu, dan ilmu tu kita kena belajar daripada orang yang proven, yang hasilkan result dalam saham. So orang tu boleh buat profit, dan orang tu dah pernah mengalami loss dan dia tahu macam mana nak handle loss. Okay, dan dia boleh bimbing kita untuk berjaya dalam saham. Okay, jadi untuk dapatkan orang yang boleh spend masa berharga dia untuk train kita, tak ramai orang boleh buat benda tu. Okay, so that's why bila anda jumpa orang yang nak bantu anda, bersedia untuk bantu anda, dan anda kena readykan diri anda untuk belajar, dan insya-Allah bila anda committed dalam proses belajar, anda akan kuasai ilmu saham ni dan anda boleh jana pendapatan melalui pelaburan saham. Okay, alright. Muhasyah Sharif, Tuan Nizam, saya dah daftar Warren Secrets untuk join 31 Ogos ni. Okay, bagus, tahniah. Okay, alright, ambil tindakan cepat. Okay, jangan blur-blur. Okay, so bila kita dah launch sesi webinar Warren Secrets, anda kena buat pendaftaran sebab kita offer tiket percuma. Kalau tidak, anda kena bayar RM297. Okay, jadi orang yang terawal untuk 1000 orang pertama yang daftar. Saya update sebentar tadi, malam tadi saya lihat ada lebih kurang 300 lebih dah orang dah daftar. Jadi kita ada lebih kurang 700 lebih je tiket untuk tiket percuma. Okay, ni first day kita launch webinar Warren Secrets, dah ada 300 orang daftar. So kalau anda serius berminat, anda kena daftarlah untuk webinar Warren Secrets. Okay, Syah Hadnin, memang kena trade dekat Bursa Saham Malaysia ke tuan? Macam mana trade selain dalam Bursa Malaysia, ATC, IQ Option, Octal FX dan sebagainya? Okay, Syah Hadnin,
kita nak melabur saham, kita kena melabur menggunakan akaun CDS lah untuk Bursa Malaysia. So macam tuan sebut IQ Option, Okta FX semua tu adalah kena berhati-hati sebab mungkin itu adalah syarikat-syarikat yang menawarkan servis perkhidmatan pelaburan, skim-skim pelaburan, dan mungkin juga itu adalah skim-skim pelaburan yang menipu. Okay, so kena hati-hati, jangan terlibat dalam skim-skim pelaburan. Dan saya tengok ramai orang terlibat dalam skim pelaburan ni sebab mereka malas nak belajar, tak nak belajar saham, dan mereka just fikir nak buat profit je dalam saham. Itu salah satu sebab yang saya nampak ramai orang terjebak dengan skim pelaburan yang menipu dekat luar sana. Okay, sebenarnya tak ada jalan pintas untuk kejayaan. Kita kena usaha, kita kena buat dengan minat. Okay, dan insyaAllah kita akan capai impian kita. Tetapi kalau kita ni ada shortcut mentality, kita nak senang je, okay, tak nak belajar, tak nak tak nak usaha, memang kita akan terjebak dengan skim-skim pelaburan menipu ataupun scammers di luar sana. Okay, so saya nak anda jelas, okay, yang tanya tentang IQ Option, Okta FX tu kebanyakannya adalah skim-skim pelaburan yang mungkin tidak tidak bertauliah di luar sana lah. Jadi jangan terlibatlah basically. Okay, dapatkan ilmu, insyaAllah anda akan selamat. Okay, alright. Pak Tam Otai JDT, risiko rugi tapi pun ada sedikit ilmu, kalau pun ada sedikit ilmu, profit tetap dapat rasa. Betul tu? Fauzi RMC ESM, anda takkan menyesal belajar ilmu saham dengan Tuan Nizam, dan saya dah laluinya, dah berjaya trade saham. Okay, bagus. Okay, alright. Yofti Nur Tuan, kat Johor kan, kalau saya balik boleh jumpa untuk ilmu mana yang tak faham. Okay, alright. Cucu Tok Bahman, ramai orang nak jumpa saya, ramai orang WhatsApp message nak jumpa, tapi saya sibuk lah sebenarnya. Saya sibuk saya sibuk jaga anak saya. So mungkin tak dapat nak luangkan masa lah nak jumpa. Okay, so senang sekarang kita ada medium online, kita boleh bercakap secara online, dan insyaAllah nanti kita buat sesi lah, borak-borak, kita guna Facebook Room, boleh jumpa saya dekat Facebook Room. Okay, okay, alright. Nur Jannah, okay, saya mula follow Tuan Nizam mulai hari ni, insyaAllah. Okay, insyaAllah follow live saya, dan insyaAllah anda akan dapat manfaat banyak. Okay, Wancor, duit boleh dicari, nyawa tiada ganti. Betul tu. Okay, alright. Nur Aisyah Muhammad Ali, saya sudah hantar borang-borang untuk CDS, tapi broker maklumkan ambil masa 3 bulan untuk proses. Adakah itu masa yang standard? Masa yang standard untuk tempoh PKPP ni lah. Okay, jadi kalau anda punya akaun CDS tak siap dalam masa sebulan 2 bulan tu, sabar. Okay, tetapi at least anda dah mulakan langkah lah. Okay, so dekat Johor Bahru, alhamdulillah cepat jugalah. Okay, so hopefully anda jumpa dengan dealer yang boleh bantu anda untuk buat dengan cepat. Okay, alright. Ali Azizi, pandangan Tuan, kalau dapat profit better keluarkan dan belanjakan atau gandakan profit untuk tambahkan modal lagi? Pengalaman Tuan. Okay, boleh nak keluarkan. Okay, bila dah buat profit, keluarkan rasa profit tersebut. Okay, dan simpan sikit untuk gandakan lagi modal anda. Boleh juga. Okay, so dua-dua boleh. Badrul Amin Ghaffar, saya tak ada akaun CDS RHB, tapi saya nak install RHB TradeSmart desktop version. Boleh je kan guna untuk kajian? Tak boleh. Tuan kena ada akaun CDS untuk gunakan platform RHB TradeSmart. Sebab tu saya kata buka akaun CDS RHB TradeSmart. Kalau boleh tak payah pakai akaun CDS, saya dah cakap dah, tak payah buka akaun CDS. Okay, okay, alright. Muhammad Samsudin Muda, apa beza saham dengan forex? Saham adalah pemilikan perniagaan syarikat-syarikat berhad di Bursa Malaysia. Okay, dan bila kita beli saham, kita boleh jadi pemilik saham syarikat tersebut dan dapat keuntungan sama ada melalui dividen ataupun capital gain. Kalau forex pula adalah kita trade perbezaan nilai mata wang. So kat dunia ni ada mata wang, setiap negara ada mata wang. Malaysia ringgit Malaysia, Indonesia rupiah. Okay, kalau dekat luar negara, dekat ada USD, ada Singapore dollar, yen dan sebagainya. So semua ni adalah nilai mata wang. So forex trader adalah foreign exchange trader. Maksudnya nilai mata wang tu yang berubah setiap hari tu mereka trade
the difference, perbezaan. Okay, so itulah beza antara saham dan forex. Saham dengan forex adalah berbeza. Okay, bukan saham, bukan forex. Okay, so kena fahamkan. Fauzi RMC ESM, saya trade saham sampai kena heart attack, tapi bukan sebab rugi saham, tapi sebab selalu profit saham. Tuan Fauzi kena heart attack sebab profit saham ke sebab apa ni, kena reject apa ni, reject dengan awet ni? Okay, aduh. Okay, alright. Manap Darah Jawa. Okey, umur dah 55, takut nak cuba. Jangan takut. Umur 55 pun boleh berjaya dalam saham. Okey, jangan risau. Okey, Siti Nur Aziz, tuan, saya sentiasa beremosi untuk trade sekarang ni. Tengah kontrol emosi untuk lebih cool. Untuk lebih call. Trade counter ada profit dan ada loss, tapi malu nak share dengan kawan-kawan dalam grup. Janganlah malu, okey, jangan segan, okey. Kejayaan kecil tu kita akan membina kejayaan yang lebih besar. Okey, kalau anda malu dengan kejayaan kecil, macam mana anda nak bina kejayaan yang besar? Okey, so jangan malu, jangan segan, share je. Walaupun untung RM10, walaupun untung RM50, itu kejayaan tu. Raikan kejayaan, barulah diri anda rasa lebih bersemangat untuk capai kejayaan yang lebih luar biasa. Okey, tengok mata saya ni bercakap macam ada keluar api kat mata saya sebab ada semangat, ada passion dalam bercakap. Okey, alright. Muhammad Umar Syafiq, tuan, umur muda dengan modal yang kecil sesuai tak masuk? Sesuai. Mulakan langkah anda. Okey, muda bagus sebab anda ada masa. Okey, masa untuk jatuh, masa untuk belajar, masa untuk bina pengalaman, masa untuk bina wang yang besar. So masuk masa muda. Okey, alright. Nick Ahmad Edi, saya bermula beli saham bulan Julai, hanya 2 untung 2 loss sepanjang Julai. InsyaAllah bulan Ogos lebih baik hasilnya setelah belajar ilmu hold dan warrant dengan Tuan Nizam. Halalkan ilmu tuan. Okey, insyaAllah. Alright, Azmi Ishak, tuan, nak tanya untuk inspirasi, bila tuan capai 1 juta pertama? 1 juta pertama insyaAllah lah umur 33 tahun. Okey. Dah jutawan dah pun, bertahun-tahun dah jutawan dah. Sebenarnya tak dikira je. Okey, alright. Syukri E, saya sedang mencari rentak dalam counter warrant, ada win dan ada yang loss. Kena buat postmortem untuk tahu mana yang salah dan betul. Okey, sebenarnya sepatutnya dalam counter warrant kita takkan loss kalau kita buat dengan betul. Okey, kita takkan loss kalau kita buat dengan betul. Dengar cakap saya. Sebenarnya sepatutnya kita tak loss dalam counter warrant kalau kita buat dengan betul. Okey, alright. Gary William, malam tuan, bila tuan resign sebagai pharmacy? Saya resign pada 1 Oktober 2017. Okey, lebih kurang 3 tahun yang lepas. 2018, 2019, 2020, lebih kurang 3 tahun yang lepas. Okey. Okey, alright. So far okey. Roshaidi Ramli, tuan boleh ceritakan pengalaman tuan semasa loss dalam saham? So semasa loss dalam saham mestilah sedih. Okay, especially masa awal-awal saya loss dalam saham, kita down. Okay, dan jangan anda pelik kalau anda rasa anda mengalami loss dalam saham, anda rasa demam, anda rasa macam nak marah je semua orang. Itu adalah perkara yang normal dalam saham. Okay, anda kena rasa semua ni. Okay, tetapi bila anda dah lalui banyak kali, lama-lama anda akan lali. Okay, so sebab tu saya kata perasaan yang anda hadapi, emosi semua tu adalah permulaan sahaja. Okay, sebab tu anda jangan give up bila anda mengalami keadaan beremosi dalam saham, anda stres, panik, takut dan sebagainya, risau. Semua tu adalah pengalaman-pengalaman menarik yang akan membina diri anda dalam pelaburan saham. So jangan risau. Okay, lalui je. Okay, masalah ramai orang saya tengok, student saya sendiri, okay, mereka trade saham dan mereka mengalami kerugian demi kerugian di awal permulaan dan mereka stres, mereka give up dan mereka tinggalkan saham. Dan hari ini mereka melihat siapa yang stay dan konsisten follow mentoring proses, mula dapat result yang luar biasa dalam saham dan mereka ni datang kembali dan nak belajar balik saham. So inilah kesilapan ramai orang, mereka tidak konsisten dalam apa yang mereka buat. Okay, dan saya cakap direct je sebab saya nak anda faham. Jangan ulangi kesilapan yang orang dah buat. Okay, orang dah belajar, kemudian mereka tak konsisten, mereka tak buat, lepas tu mereka tinggalkan saham ni. Dan bila mereka nampak result yang luar biasa, baru mereka tertarik balik untuk datang kepada saham. Sebenarnya itulah isu yang dihadapi oleh ramai orang dalam saham. Ramai orang yang tak berjaya dalam saham kebanyakannya adalah persepsi diri sendiri terhadap pasaran saham. Okay? Dan waktu mereka datang nak masuk, nak belajar balik saham, masa tu
pasaran saham dah naik tinggi, banyak kaunter saham dah gerak naik, dan masa tu mereka datang balik dan mereka berada di puncak-puncak kenaikan. Okey, dan mereka kata saham ni tak boleh lah, lepas saya masuk je semua rugi. Okey, so belajar untuk elakkan kesilapan yang sama. Okey, alright. Okay, alright. Abi KMKN, Alhamdulillah dengan ilmu Tuan Nizam saya bermula dengan capital RM500 dan sekarang dah grow jadi 6K. Thank you very much Tuan Nizam tak jemu membantu newbies. Okay, alright. So tahniah kepada Tuan Abi KMKN, top fan saya, student saya juga. Okay, dengan modal RM500 boleh dapat RM6,000. Memang power lah. Okay, so Tuan Abi KMKN nanti minta respon kepada tim saya. Kita nak interview sikit Tuan. Tuan kerja kat mana, okay, dan kenapa Tuan nak terlibat dalam saham. So apa yang Tuan belajar dalam saham, kita nak tahu feedback Tuan. Okay, so minta Tuan respon kepada tim saya nanti. Okay, okay, Mizidi, Alhamdulillah dapat belajar berdepan sebelum PKP, terbaik, Alhamdulillah. Okay, alright. Okay, alright. So terima kasih kepada anda yang komen dan bertanya pendapat saya. Saya harap jawapan-jawapan saya ni saya jawab memberikan pencerahan kepada anda. Okay, dan anda belajar sesuatu lah daripada perkongsian saya. Walaupun saya cakap secara pantas sahaja, tapi saya betul-betul fikirkan apa yang saya nak jawab kepada anda, soalan anda. Okay, alright. Kai FT, Assalamualaikum Tuan Nizam, boleh berikan tips untuk sampai ke tahap pelabur yang berjaya, menjadikan pelaburan itu menggantikan pendapatan bulanan dan seterusnya dapat full time dalam saham. Okay, so tips saya dalam saham ni adalah anda kena fokus kepada kemahiran anda. Okay, anda dalam saham ni kita kena buat kemahiran kita apa tau? Kemahiran buat keputusan. So keputusan nak beli, keputusan nak hold, keputusan nak jual. So itulah keputusan-keputusan yang kita kena mahirkan dalam saham. So kalau anda ada kemahiran tersebut, anda boleh je buat duit dalam pasaran saham. Selagi anda tidak ada kemahiran tersebut, anda jangan berhenti dalam kerjaya anda. Teruskan bekerja. Okay, dalam masa yang sama anda bina kefahaman anda dalam pelaburan saham. Okay. Alright, Adli Jaafar, ada position dalam satu counter. Tadi pagi ada follow review saham dengan Tuan Nizam. Alhamdulillah ada keyakinan untuk hold counter tu. Terima kasih Tuan Nizam, sama-sama. Okay. Muhammad Syukri Syashah, grup PSM dan mentoring ada beza ya Tuan? Ada beza, bezanya jauh. Okay. Tapi online mentoring program kita dah tak buat, kita tutup. Dan kita akan offer balik online mentoring program kita pada akhir tahun ni, insyaAllah. Pada bulan 12 paling cepat lah kita ada program baru yang kita akan introduce nanti, khas untuk anda yang serius nak follow mentoring saya. Okay, alright. Muhammad Wira, dah ada akaun RHB, dah masuk NSMO. Apa pandangan Tuan untuk yakin diri dalam trade saham? Tuan Muhammad Wira boleh dapatkan Premier Saham Mastery dan fokus belajar saham. Kat situ kita ada bimbingan untuk terlibat dalam saham. Okay, Fauzi RMC ESM, AWEX reject sebab tak ada Mercedes macam Tuan Nizam. Aduh, hai. Aduh, AWEX semua nak Mercedes Okey, Ainur Madiah, salam Tuan, daftar akaun CDS kat bursa 1 hari siap tapi kena reject Melaka Securities sebab alamat. Boleh mohon balik tak? Boleh. Okey, contact dealer anda dan minta mereka bantu anda. Okey. Alright, Zul Musa, Tuan pernah cadangkan ada akaun CDS dengan M Plus dan RHB Trade Smart untuk urusan. Saya pula cadang nak stick dengan RHB Trade Smart saja dalam urusan kajian dan jual beli saham. Apa pandangan Tuan? Boleh Tuan Zul Musa, nak pakai RHB Trade Smart saja untuk beli jual saham, buat kajian saham, boleh, tak ada masalah. Okey? Boleh. Alright. Nur Jannah, ui, boleh jadi jutawan dalam trade ni? Really? Memanglah boleh, takkan tak boleh. Okay, alright. Tok Mudim, Tuan serius boleh tak dapat 10% dalam sebulan? Boleh ke tak bergantung kepada Tuan. Okay, boleh apa yang tak boleh. Tak boleh pun boleh juga. Okay, alright. Okay, Nur Hidayah jutawan. Tuan umur berapa lah ni Tuan? Mudanya 33 dah jadi jutawan. Semoga kami semua ada rezeki jadi jutawan dari usia muda juga. Tahniah Tuan. Umur saya sekarang berapa? Umur saya sekarang 33. Okay, alright. Emil Salim, counter warren lubuk duit. Dulu risau sebab tak faham, bila dah faham lain macam profit dia. Thank you Sifun Nizam, halalkan ilmu mahal. Okay, sama-sama. Okay, insyaAllah webinar Warren Secret kita akan buat pada 31 Ogos 2020 pukul 9 malam. Siapa yang berminat, anda boleh daftar untuk join webinar Warren Secrets. Okay, untuk 1000 orang yang pertama mendaftar, kita akan berikan tiket percuma. Tapi pastikan anda daftar dan berada dalam grup
dan luangkan masa pada pukul 9 malam nanti pada 31 Ogos. Okey, sebab kalau anda tak luangkan masa, rugi. Anda dah daftar tapi anda tak berada dalam sesi tersebut, sebenarnya anda mengambil hak orang lain. Okey. Okey, Muhammad Wira, macam mana nak pilih saham untuk dibeli? Banyak sangat sampai tak tahu nak pilih. Okey, kena belajarlah kajian saham. Orang lain boleh, insya-Allah anda juga boleh. Okey. Muhammad Kamal, kalau dah ada akaun CDS dan modal cuma 500, macam mana kita nak detect saham yang berkebolehan untuk invest? Buat kajian saham, okey. Muhammad Syarif, Tuan Nizam, ada apakah tips untuk mencari kaunter-kaunter yang memulakan uptrend? Kena rajin buat kajian saham, okey. Tips saya adalah rajin buat kajian saham, okey. Okay, alright. So, saya dah go through lah semua anda punya komen-komen ni. Okay, alright. So, yang terakhirnya sebelum kita akhiri sesi live ni, saya nak live 30-40 minit je. Sekarang dah dekat sejam. Okay, so saya live. Okay, jadi terima kasih kerana dah ada 300 views malam ni. Okay, jadi saya nak share dengan anda satu perkara yang menyebabkan boleh capai matlamat dan impian adalah, siapa nak tahu? Okay, so jawapannya adalah apakah yang membuatkan anda tidak boleh gagal dalam apa yang anda buat? Okay, so ini adalah soalan. Apakah yang membuatkan anda tidak boleh gagal dalam apa yang anda buat? Contoh, pada tahun 2017 saya resign daripada kerja makan gaji saya. Masa tu gaji saya dalam 7-8 ribu masa tu. Dan kemudian saya resign. Dan bila saya resign dan saya memang tak minat saham, tak minat farmasi. Jadi saya tak mungkin balik semula ke dunia farmasi. Tak mungkin saya balik semula nak kerja sebagai pharmacist. Okay, dan saya dah resign daripada government. Tak mungkin saya minta kerja balik dengan government, betul tak? Okay, so saya berada dalam position di mana yang saya tak boleh kembali semula buat apa yang saya nak buat. Saya dah buat sebelum ni, okay, iaitu bekerja sebagai pharmacist. So, tips saya malam ni untuk anda, cuba fikirkan malam ni sebelum anda tidur, Pillow Talk with Nizam Malik kan. Okay, apakah yang membuatkan anda tak boleh gagal dalam apa yang anda buat? Contoh, anda buat keputusan dalam saham ni, okay, anda nak buat duit. Okay, dan sekiranya anda gagal, apa yang akan terjadi kepada anda? Apakah yang akan terjadi pada keluarga anda? Pernah tak anda fikirkan benda-benda ni? Okay, dan sekiranya anda tak sanggup nak biarkan diri anda berada dalam keadaan yang susah, okay, keluarga anda berada dalam keadaan yang susah, maka anda mesti buat dengan bersungguh-sungguh. Kalau anda nak belajar saham, anda belajar sungguh-sungguh. Kalau anda nak buat profit dalam saham, anda akan buat sungguh-sungguh sampai jadi. Okay? Tapi kebanyakan ramai orang adalah dia ada dalam situasi di mana kalau tak berjaya pun tak apalah, aku still ada benda tu, aku still ada benda ni. Dia berada dalam comfort zone. Okay, bermaksud kalau gagal pun tak apalah. Okay, so satu perkara yang saya belajar tentang diri saya adalah saya letakkan diri saya dalam situasi saya tak boleh gagal. Kalau saya gagal, saya in danger. Saya akan susah. Saya akan susahkan family saya, anak-anak saya, keluarga saya, ibu bapa saya. So saya tak boleh gagal. Okay, jadi itulah azimat yang menyebabkan saya work so hard, okay, di permulaan dan konsisten berterusan, okay, untuk pastikan saya tidak gagal dalam apa yang saya buat. Okay, so dengar betul-betul apa yang saya sampaikan ni malam ni. Tips terakhir yang saya nak beritahu anda kena fikirkan apa yang terjadi sekiranya anda gagal. Apa yang paling buruk jadi kalau anda gagal. Okay, so anda tak boleh gagal. So make sure anda tahu apa yang risiko terburuk ataupun perkara terburuk yang boleh terjadi sekiranya anda gagal, dan apa yang anda akan lakukan. Apa sahaja untuk memastikan perkara tersebut tidak berlaku. Faham tak apa saya nak cuba sampaikan ni? Okay, so apa yang anda akan buat, okay, apa yang anda akan sanggup gadaikan, apa yang anda sanggup korbankan untuk make sure anda tidak gagal dalam apa yang anda buat. Kalau anda jumpa benda tu, kalau anda boleh fokus kepada persoalan ni, insya-Allah anda akan bertindak, tindakan anda tu akan jadi luar biasa. Anda tidak akan fikir terlalu banyak alasan, okay, dan sebab anda tak nak gagal, anda tidak sanggup gagal, anda tidak sanggup jadi susah. Okay, itu yang saya buat pada diri saya. Okay, saya tak nak balik semula. Okay, saya dah resign ni, dah bagi surat pada bos saya dah resign, dan bos saya sign, borang resign saya. Okay, dan kemudian saya resign dan saya tak kembali semula ke farmasi. Tak mungkin saya nak
malukan diri saya balik semula nak minta kerja, boleh tak terima saya kerja sebagai pharmacist balik semula. Tak mungkin, satu tak mungkin dah keluar government nak masuk balik, it's not easy. Okay, dan kemudian tak mungkin lah kita dah keluar kita nak masuk balik kan. Jadi tak mungkin. Jadi saya tak ada peluang tersebut lagi dan saya tak nak pun. Okay, jadi that's why keadaan tu menyebabkan saya mesti bertindak. Bangun setiap hari untuk kejar impian, dan kalau boleh saya nak berjaya lebih besar lagi, saya ada income yang lebih banyak lagi berbanding waktu saya kerja makan gaji dulu. Okay, dan Alhamdulillah hari ni macam saya dapat ada drive kereta Mercedes. Okay, dan saya ada pendapatan saya boleh beli apa yang saya nak beli. Saya boleh berbelanja di kedai-kedai butik mewah macam LV, Gucci. So saya boleh bayar apa yang saya nak beli. So itu semua adalah benda-benda yang improvement dalam life saya, sebab saya decide beberapa tahun lepas untuk do the best. Okay, dan jangan kata saya tiba-tiba berjaya. Saya juga melalui struggle saya dalam waktu tempoh saya nak bina kejayaan dalam hidup saya. Dan saya terfikir-fikir macam mana orang lain semua senang je berjaya, dan kenapa saya masih lagi belum berjaya capai apa yang saya nak buat, apa yang saya nak capai. So hari ni saya dapat jawapan dia. Okay, apa yang berlaku pada saya dulu adalah mindset saya kecil. Okay, ni perkara kedua yang saya nak share dengan anda. Okay, bonus sebab kita tadi tercah 300 views. Okay, mindset kita kecil. Kita ni kata kita ni tak pandai, kita ni tak bagus, kita dah tua sangat, kita ni muda sangat, kita ni siapa, kita bukan orang terkenal. So kita rasa kita ni orang kecil. Okay, dan mindset kita pula kecil. Okay, so itulah yang menyebabkan kita punya lifestyle kita dekat bawah, rendah je. Kita sentiasa fikir kita ni kecil. Cuba besarkan mindset anda. Okay, cuba besarkan mindset kejayaan anda. Cuba besarkan mindset profit saham anda, maka anda juga akan berjaya. Okay, so macam mana nak besarkan mindset anda? Mula berkawan dengan orang-orang yang berjaya. Mula berkawan dalam circle-circle yang lebih positif. Cuba dapatkan mentor yang lebih berjaya daripada anda. Okay, so dengan ada inspirasi daripada mentor, daripada kawan-kawan yang lebih berjaya, maka insya-Allah anda juga akan berjaya capai apa yang anda nak. Dan bila anda capai apa yang anda nak, anda akan lihat balik semula diri anda. Beberapa tahun yang lepas, anda akan cakap perkara yang sama. Aku dulu macam tu sebab mindset aku kecil. Okay, kalau aku besarkan mindset tu, aku dah capai result macam sekarang. Okay, so itu yang akan berlaku kepada anda sekiranya anda start besarkan mindset anda. Mindset yang ada dalam kepala otak ni dibesarkan, besarkan. Okay, dan anda mula ada dreams yang lebih besar dan anda work for that dreams. Okay, so insyaAllah anda dengar tips saya. Yang pertama saya kata apa? Okay, yang pertama anda kena ada sebab yang anda tidak boleh gagal. Okay, yang kedua, tips yang kedua adalah anda kena besarkan mindset. Dan tips yang ketiga saya adalah anda kena ada circle yang lebih positif, yang lebih berjaya daripada anda. Okay, ada quotes yang mengatakan dalam satu bilik tu, dalam satu hall, sekiranya semua orang adalah lebih rendah daripada anda, maksudnya anda paling hebat dalam satu bilik tu, maksudnya anda berada dalam bilik yang salah. Okay, so kita nak masuk dalam satu bilik, okay, yang mana semua orang dalam tu lebih berjaya daripada kita, supaya kita boleh jadi orang yang berjaya macam mereka juga satu hari nanti. Okay, so this is about circle. So mula dapatkan circle anda. So dalam saham kita ada circle, kita create community kita ada newbie saham group. Bagi anda yang rasa tak mampu lagi, anda boleh mulakan dengan newbie saham group. Duduk dalam community kita, sekarang dah ada lebih kurang 14,000, 15,000 members. Duduk dalam group tu, kita ada program untuk anda, kita ada review saham yang anda boleh follow setiap hari Isnin sampai hari Khamis setiap pagi untuk anda nampak pendedahan tentang saham. Okey, kemudian kita ada modul Kickstart Saham Mastery untuk anda belajar mulakan langkah dalam saham. Kemudian kita ada newbie Saham Mastery online untuk anda dapat bimbingan secara langsung daripada saya secara online. Okey, kemudian kita ada Premier Saham Mastery untuk anda belajar cara buat kajian saham secara online. So semua ni kita create untuk make sure anda berada dalam circle-circle mengikut level anda dan mengikut berapa besar mindset anda untuk berjaya. Okey, dan insya-Allah pada bulan Ogos ni, di akhir bulan kita ada program untuk newbie, kita ada program untuk advance iaitu counter warrant, webinar warrant secret. Semua tu anda boleh join untuk make sure anda berada dalam circle yang membantu anda untuk upgrade life anda to the next level. Okay, so itulah perkara yang saya nak anda take note. Okay, untuk sesi Pillow Talk with Nizam Malik malam ni, saya harap anda mendapat inspirasi, mendapat ilmu daripada perkongsian saya. Dan semua ni semua tak penting selain anda ambil tindakan untuk diri anda. Okey, semua kita dah terlalu banyak bercakap, tetapi kalau kita tak ambil tindakan, tidak ada apa yang terjadi. Okey, ingat saya cakap 1000 langkah bermula daripada langkah yang pertama. So mulakan langkah pertama anda.
Okey, bermula malam ni, bukan esok tapi malam ni anda dah plan untuk tindakan anda. Alright, dan insya-Allah anda juga boleh berjaya dan saya doakan anda capai segala impian dan matlamat anda. Okey. So setakat ini saja, kita jumpa lagi untuk sesi live yang akan datang. Okey, dan saya doakan anda berjaya. Saya mohon maaf sebarang salah silap daripada perkongsian saya, dan sekiranya anda rasa video ini bermanfaat, sila klik button share dan share kepada kawan-kawan anda, kepada keluarga anda, anak-anak anda, supaya mereka mendapat inspirasi kejayaan. Okey, dan saya doakan anda semua berjaya dalam kehidupan anda. Okey. So setakat ini saja. Terima kasih kerana menonton. Sehingga ke saat ini, saya tahu anda adalah orang yang committed untuk berjaya, dan saya doakan anda berjaya capai impian anda. Sekian saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam hormat. Saya Nizam Malik dari Sama Astri. Jumpa lagi dan bye-bye.